Okey, kita akan masuk dalam section multiplication and division. Jadi untuk operasi darab dan bahagi, okay, it may generate results that are larger than 32 bits. Kalau kita tengok dalam calculation, saya masukin sekejap. Okay. So, kena ingat kalau kita buat 1, 0, 0, macam tu, darab dengan 1, 0, 0, 0. Ini dua binary numbers, right? So kalau kita darab, kita akan dapat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 macam tu Okey, jadi bila 4 bit darab dengan 4 bit, okey, so 4 bit darab dengan 4 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam tu. So apa yang berlaku adalah dia tak akan jadi 4 bit juga, macam mana kita tambahlah 100 macam tu dan 1000. So penambahan adalah cuma efek pada certain range sahaja. Tapi kalau yang melibatkan pendarapan dan pembahagian, okay, so nanti dia akan perlukan lebih daripada 32 bit. Okay, so ini baru 4 bit. Kalaulah dia 32 bit, okay, so kita extend. So, 1111 bla 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 sampai kat belakang ni 0000 macam tu. Jadi bila kita darab, dia sekali ganda lagi daripada saiz yang asal lah. Jadi kita kena ingat dia akan jadi lebih daripada 32 bit. So the architecture untuk MIPS, dia provide two special 32-bit registers that are the destination for multiplication and division instruction. Okay, jadi dua register extra ni kita panggil special 32-bit registers ni, dia masih lagi 32 bit tapi kita sediakan dua registers. Okay, yang mana dia tak termasuk dalam senarai 32 register tu lah. Okay, ini kita panggil sebagai high and low. To indicate that they hold the higher 32 bits of the result and the lower 32 bits respectively. So in this case, kalau kita tengok kat sini, okay, so contohnya ini adalah 32 bit. Kita kata macam tu Okay, so kita bayangkan 32 bit darab dengan 32 bit, dia akan melangkau daripada saiz yang asal daripada 32 bit. Jadi kita pecahkan dua, 32 bit ni, satu lower, satu lagi upper. Panggil macam tu. Jadi bila dia exceed sahaja saiz yang biasa dalam lower ni adalah saiz 32 bit, kita akan masuk dekat bahagian lower tu lah. Jadi kalau low tu untuk register yang pegang 32 bit untuk lower half bit, lower bit. Yang ni, upper ni dia akan simpan dekat dalam high punya register. Okay, so special instructions are also provided to move data from these registers into the general purpose one. Jadi bila hasil tu, okay, so kalaulah katakan kita nak darab, okay, macam tu if you want to multiply between register T1 and then register T2, okay, so the result, okay, result tu dia akan hantar kepada high ataupun low. Dia akan hantar kepada high dan low, tengok pada value tu lah. So kalau dia exceed je pada high, dia akan ada value dekat high. Kalau tak, biasa dia akan simpan pada low. Okay, jadi bila kita result tu dia simpan pada low, ini adalah special register, which means whenever berlaku whenever that any other operation yang melibatkan penggunaan high and low tu, dia akan padam semula value yang sebelum ni. Jadi kita kena move. Okay, so bila kita move, okay, move from gitu macam tu kan. MF tu maksudnya move from. Okay, so sama ada kita nak move high ke ataupun kita nak move low. Okay, so kita nak move yang content dalam high ke dalam register mana, kita kata macam tu. So kalau katakan destination kita adalah S0, so kita move kepada S0.
Kalau kita nak move content dekat dalam low, kita akan gunakan command mf move from. Lepas tu daripada register low kepada register S1. Kita kata macam tu. So it is better kalau ada value pada high dan low tu. So kita movekan value tu kepada different registers lah. Register yang berbeza. Okay, so ni adalah command dia lah. mf high bermaksud move from high kepada registers, source registers, and then mf low kepada another source registers lah. Okay, so these registers are called high and low as to indicate that they hold the higher 32 bits of the result and the lower 32 bits respectively. Jadi, two kinds of instruction are included in the instruction set to do integer multiplication. Jadi kalau kita menggunakan sign, the 32-bit numbers are considered to be represented in 2's complement lah. Jadi kalau yang melibatkan yang sign yang biasa punya, so kita akan anggap bit yang ke-31 tu adalah sign punya number dan dia selalunya akan jadi 2's complementnya sign. And integer multiplication will never generate an overflow. Ini disebabkan bila dia darab, so dia akan kita gunakan dua special register tu lah. Satu high dan satu low. Kalau kita tengok kat sini, satu high dengan satu lagi adalah low. Yang mana high dan low ni boleh simpan 32 bit. So 32 bit tambah lagi 32 bit, kita akan dapat 64 bit. So dia boleh cater. So dan dia tak akan ada overflow lah. Berbanding dengan addition dengan subtraction tu nanti. Division may overflow. So nanti saya akan tunjukkan kenapa dia akan jadi overflow. Note that the instruction will not signal the overflow and this must be done in software. Bermaksud kalau berlaku division tu dia exceed daripada 32 bit. Kita yang kena detect, coding yang kena detect, software yang kena detect. And then lagi satu, kalau instruction set yang menggunakan unsigned, yang menggunakan U di belakangnya, so 32 bit numbers akan dikira sebagai standard punya yang biasa, nombor yang biasa yang ada value. Which means bit yang paling kiri sekali adalah value. So executing the instruction will never generate an overflow error even if there is an actual overflow. So which means in the case of division lah. So untuk MIPS punya instruction, dia tidak ada, walaupun standardnya adalah, kalau kita kata dia adalah multiplication dengan division ni adalah R format, walaupun standard ni kita buat adalah RD, RS dan RT macam tu. But in QTSP, RD ni tak ada. Disebabkan dia tahu, the assembler tu, dia akan darabkan RS dengan RT ni dan dia simpan ke dalam high dan low. Macam tu. Jadi tidak ada register destination di dalam command multiplication. Walaupun dalam MIPS reference sheet memang ada diletakkan lah RD tu nanti. It depends. Tak tahu yang version yang mana. Tapi kalaulah ada pelajar ataupun programmer yang meletakkan register destination, contoh multiplication T3, T1 darab dengan T2, katakan macam tu. Kita nak darab dia. So T1 darab dengan T2, resultnya awak nak simpan dia dalam T3. Kalau berlaku error, bermaksud kita kena buat extra punya instruction lah. Kalau tak, kita boleh biarkan sahaja. Selalunya QTSP ataupun assembler MIPS ni akan dia convert balik semula kepada command yang sebenar. So ni macam dia summarizekan sahaja. Kita panggil dia sebagai pseudo instruction disebabkan result tu memang dia akan simpan dalam low and high. So kita akan jadikan pseudo instruction multiplication RD, RS dan RT ni akan diassemble kepada real instruction yang mana dia tukar jadi multiplication antara RS dan RT. T4 dengan T1 kita akan multiply. Dia akan simpan pada high and low. So it depends on the size of your data. Most of the time dia selalunya data tu kalau tak exceed 32 bit, kita just move low sahaja.
So the lower 32 bits kita simpan dalam low register. Jadi kita akan movekan dia. MF low. Okay. Nak move kepada T4. Jadi kalau asalnya instruction yang kita buat adalah MUL T4, T4, T1. Itu bermaksud kita nak darabkan konten dalam T4 dengan T1. Dan kemudian simpan balik ke dalam T4 kan. Jadi kita akan buat real punya instruction yang mana dia sepatutnya jadi macam ni. Multiplication T4, T1 and then MF low T4. So similarly, sama juga dengan operation division. It's a pseudo instruction yang mana kita buat division RD, RS dan RT. Okay. Kalau kita buat division ni bermaksud DIV, RD, RS dengan RT. Macam tu kan? Bermaksud RS bahagi dengan RT macam tu. Hasilnya kita kena ingat kalau bila bahagi dia ada special case. Satu adalah yang dibahagikan. Okay. And then satu lagi kalau kita ada baki. Remainder. Okay. So bila ada remainder, jadi kita nak tahu yang mana satu masuk remainder, yang mana satu kita jadikan dia sebagai quotient. Value quotient ni maknanya hasil bahagilah. So quotient masuk dekat register high ke low? Remainder masuk dekat register high ke low? Yang tu kita kena tahu. Okay. So in this case for division dia tak ada RD. Okay. It depends on what you want to do. Yang mana awak nak simpan. Okay. So the real MIPS punya instruction adalah division RS, RT. Kemudian kita akan buat MF low RD. MF high RD. Kita akan buat macam tu. Okay. So untuk division, kalau tengok kat sini dalam jadual saya bagi, high akan simpan remainder. Low akan simpan quotient. Okay, so sila tulis nota tu, quotient tu adalah hasil bahagi. Okay, so kat sini akan simpan high. Dekat sini akan simpan low. Okay, so saya tanda kat sini. Sini akan simpan low. So quotient akan letak pada high punya register. Remainder, sorry, saya salah. Okay, so yang ni terbalik. Okay, terbalik. Okay. So, high akan simpan remainder. Low akan simpan quotient. Most of the time, hasil bahagi yang kita letak dekat dalam register destination. Dan selalunya lower half yang kita akan guna. Value tu sentiasa ada pada lower half. So, that's why low punya register akan simpan quotient. But sometimes you would need a remainder untuk test something. Jadi, remainder akan letak pada high register. Okay, so let's do operation. Okay, let's do an operation. So, kita akan buat operation multiplication. Yang mana A adalah bersamaan dengan B darab dengan C. Yang mana A adalah S0, B adalah S1, C adalah S2. Macam tu S0, S1, S2. So S3 tu extra. So it doesn't have to be ni lah. Okay. So write the instruction to perform the above C operation. Okay. So let B becoming S2, C becoming S3. Kemudian A adalah S0 dan S1 respectively. S0 adalah untuk high. And then S1 adalah untuk low. Okay, so kita akan buat satu operation. Okay, so kita akan buat satu operation. Saya copy. Saya delete dululah. Ataupun saya buat new. Okay, let's do hashtag. Kita buat A sama dengan B tambah C. Kemudian kita buat hashtag lagi. Yang ni adalah S0 dan S1 sama dengan, kita akan buat macam tu So S0 dan S1 sama dengan S2 tambah darab dengan S3. Jadi
kita akan start dengan .txt main. Okey, orikan dulu. Okey, ni A darab sorry. Okey, so ori register S2 dulu. Kita masukkan value S2 dengan koma register kosong dengan apa-apa value. Kita boleh letak hexadesimal pun boleh. Okey, ataupun kita boleh letak desimal lah. Jadi kita boleh letak saya letak ABC. Okey, so 0x ABCD macam tu. Kemudian ori lagi. Okey, register S3, koma, register kosong macam tu. Kemudian 0 X kita akan buat F macam tu Okey, ataupun kita nak buat F. Okey, kita akan buat 9. Alright. So, kita buat 9. Okay, next adalah kita nak buat multiplication, right? So, multiplication S2 darab dengan S3. So, register S2, register S3, kita nak multiplykan dia. Okay, jadi kita akan buat S2 darab dengan S3. Okay, so kita akan move high ke dalam register S0. Kemudian move low ke dalam register S1. So nanti saya akan letak komen. Okay. S0 akan simpan high. Kemudian hashtag S1 akan simpan low. Okay, so nanti kita akan nampak dia akan move kan nanti value tu. Okay, so ini adalah latihan 10.5. Okay, kita masuk dekat dalam lab 10.5.asm. Saya nak simpan dia sebagai all file dan save. Kemudian kita cuba run. Okay, nampak nanti F10. Okay, so sekarang dalam register S2 dan S3, dia simpan value decimal 43981. So, kita tukar dia kepada hexadecimal. So, ABCD darab dengan 9999. Okay, so kita akan nampak dia akan darab. So, bila multiply, okay, tengok value dekat atas, dekat low tu. Okay, so dekat high masih kosong. Dekat high masih kosong. Okay, so high akan simpan dalam register 16. Kita tekan F10. Register 16 kat mana? Okay, register 16 dekat sini. Kalau kita perasan, high kita adalah low kan? Tapi bila kita run MF low, okay, S1 akan simpan value 671. Yang mana daripada low tu dia akan move kepada S1 lah. Okay. Jadi itu adalah caranya. That's why bila kita buat ori, kebanyakannya 16 bit lower. So 16 bit darab dengan 16 bit, dia masih lagi bawah 32 bit. Unless kita ada buat load apa immediate punya instruction, barulah 32 bit tu akan ada bit 1. Jadi bila ada 32 bit tu, yang upper half tu ada bits. So, bila kita buat calculation, sometimes they will exceed to the high punya register lah. Okay. So, kita tengok pula pada latihan seterusnya. Kita nak buat division. Okay, kita akan buat division yang mana A sama dengan C bahagi dengan D. Dan kemudian A sama dengan C modulus. Kita kena ingat, modulus bermaksud kita bahagikan dan kemudian kita ambil remainder. Kita ambil baki. Okay, so S0 dan S1 adalah untuk A. Kemudian S1 adalah untuk B. Saya minta kamu betulkan dekat dalam nota. Ini adalah B. Maksudnya B tu akan simpan remainder. A akan simpan quotient. Okay, so
let's do on the same notes. Cuma kali ni kita nak buat C bahagi dengan D. C modulus D. Okay. So, kita buat dekat dalam nota yang sama. Okay. Now, kita buat. Okay. Kita akan buat. So, kita buat macam ni. A. Kita A sama dengan B bahagi T. Kemudian hashtag. Okay, kita akan buat D sama dengan B modulus C. Kita kata macam tu. Okay, so sekarang saya nak buat bahagi So, kita akan buat division. Okay, divide. Division operation. Okay, so untuk division operation, kita masih menggunakan S2 dengan S3 saja. Jadi, kita buat DIV, register S2, macam tu, comma, register S3. Okay, so, S2 bahagi dengan S3. Kita akan buat macam tu. Okay. So, division dia akan bagi, dia sama. Untuk dapatkan modulus pun, kita tetap kena divide. Cuma yang mana satu yang kita akan dapat sebagai quotient. Okay. Quotient. Jadi, move high. Okay, adalah baki. Okay, move high adalah baki. Jadi, kita akan letak dalam S. Kita tak nak tengok S kosong lagi dah. Kita akan pakai S4. Macam tu. Okay, komenkan dia. Okay, quotient. Sorry. High adalah remainder. Okay, high adalah remainder. So, remainder. Kita tulis kat situ, remainder. MF low. So, sebab selalu kita gunakan low tu sebagai value yang betul. Jadi, bila kita bahagi S2 bahagi dengan S3, kita akan dapat quotient dalam low. Jadi, S5 sebagai quotient. Okay. So, saya savekan dia. Kemudian, kita boleh execute. Runkan dia. Okay. So, F10. Okay. So, sekarang ni, dekat dekat S1 dengan S0, value adalah 0 dengan 671, right? Okay, sekarang ni saya nak buat division pula. So, bila division, okay, tengok high dengan low dah berubah. Dia dah replace. Okay, sebab sebelum tu dia buat multiplication, value dia adalah 0 dengan 671. So, kali ni, bila saya bahagikan 18 ni, register 18 dengan register 19, yang mana ABCD bahagi dengan 999, saya akan dapat value low adalah 1, high adalah 1, 2, 3, 4. Okay. Yang high ni adalah remainder. Okay. So, bila saya tekan F10 lagi, tengok. F4 tu akan simpan remainder saya. Saya tekan lagi F10 lagi. Okay. Bahagi tu, saya punya quotient adalah 1. Okay. Jadi, ABCD bahagi dengan 9999 bermaksud kita dapat hasil bahagi dia 1. Bakinya adalah 1, 2, 3, 4. Okay. So, habis untuk operation bahagi.